Selamat pagi dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan sebuah kajian kes yang bertajuk Kes Rasuah yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Jadi, kita akan memulakan pembentangan ini dengan definisi integriti. Menurut Abu Jalal, integriti secara umumnya dimaksudkan sebagai peribadi yang mulia yang meliputi nilai-nilai seperti amanah, jujur dan ikhlas dan tidak melibatkan diri dengan kes rasuah. Sebelum menjurus kepada kajian yang lebih mendalam, marilah kita mengenali latar belakang Ferdinand Marcos. Nama penuh yang diberi adalah Ferdinand Adrian Marcos. Beliau dilahirkan pada 11 September 1917 di Kampung Sarat, Luzon, Filipina. Beliau meninggal dunia pada 28 September 1989 di mana beliau berusia 82 tahun. Ferdinand Marcos merupakan Presiden Filipina yang ke-10 dan beliau telah menyandang jawatan ini selama 21 tahun, iaitu daripada tahun 1985 sehingga 1986. Beliau juga dikenali sebagai pemimpin yang berpengaruh. Beliau menyalahgunakan kuasa dan pengaruhnya. Oleh disebabkan itu, kuasa rakyat menyebabkan beliau disingkirkan daripada jawatan presiden pada tahun 1986. Seterusnya, mari kita beralih kepada kronologi kes Ferdinand Marcos. Pada tahun 1969 sehingga tahun 1986, bermulanya pemerintahan Ferdinand Marcos. Beliau mula memegang jawatan Presiden Filipina pada tahun tersebut. Pada tahun 1972, berlakunya pengisytiharaan undang-undang darurat oleh beliau. Pada tahun 1981 sehingga tahun 1986, berlakunya kemuncak korupsi dan penyingkiran, di mana Filipina menghadapi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh rasuah. Pada pasca 1986, berlakunya fasa pemulihan, di mana kerajaan di bawah pimpinan Aquino memulakan usaha untuk memulihkan ekonomi Filipina. Akhirnya, pada tahun 2003, kekayaan Ferdinand Marcos akhirnya ditemui di sebuah akaun bank di Switzerland yang bernilai lebih 658 juta. Seterusnya ialah latar belakang kes. Imelda Romeldas Marcos, iaitu isteri bekas presiden, ditahan dan bakal berdepan hukuman penjara sekurang-kurangnya 6 tahun. Beliau memiliki koleksi lebih 1,000 pasang kasut, didapati bersalah atas 7 pertuduhan rasuah kerana memiliki akaun bank Switzerland sebagai seorang anggota kabinet ketika suaminya memerintah negara itu 3 dekad lalu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Sandi Ganyaban 9 November 2018, Imelda yang juga ahli Kongres berusia 89 tahun itu berdepan hukuman penjara 6 hingga 11 tahun bagi setiap kesalahan rasuah itu. Kes tersebut ditangguhkan Mahkamah Anti Rasuah selama 27 tahun. Beliau dibenarkan diikat jamin dan memfailkan rayuan di Mahkamah Agung. Menggunakan proksi dan kroni untuk menguasai semua jenis perniagaan, saham pemilikannya sebanyak 60% dimasukkan ke dalam satu akaun, iaitu akaun Ferdinand Marcos. Mengambil semua bentuk bantuan keuangan, pinjaman atau bantuan negara asing dan dipindahkan dalam akaun bank Switzerlandnya. Membina sistem perbankannya sendiri, mengambil dan mencuri lebih banyak duit melalui pinjaman dan akses kepada mata wang asing. Gaji presiden sebanyak $13,500 setahun. Dia akan mencuri pada skala banyak dari sebuah negara yang 40% populasinya pendapatan kurang daripada $2 sehari. Membina syarikat pertukaran Filipina supaya dapat membeli gula dari golongan petani dengan harga yang lebih murah dan dijual dengan harga yang lebih mahal untuk mengawal keuntungan yang tinggi. Dianggarkan Marcos telah menggelakkan wang kerajaan sebanyak $5 bilion hingga ke $10 bilion. Beliau juga dikatakan telah mengumpul $15 bilion kekayaan pribadi, satu jumlah mengatasi lebih daripada separuh hutang negara. Kesalahan yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos termasuk pengisytiharan undang-undang tentera di mana beliau melanggar pelbagai hak asasi manusia. Kesalahan yang kedua ialah projek infrastruktur di mana beliau memperkenalkan pelbagai projek infrastruktur seperti jalan raya dan empangan dan sering dikritik kerana pemaziran sumber dan cenderung untuk rasuah. Kesalahan yang ketiga ialah rasuah dan kekayaan haram di mana Ferdinand Marcos dan Imelda Marcos didakwa mengumpulkan kekayaan secara haram dan menggunakan dana awam untuk membeli harta benda. Kesalahan yang keempat pula ialah revolusi kuasa rakyat di mana rakyat Filipina bersatu menuntut Marcos untuk berundur. Beliau melarikan diri ke Hawaii, Amerika Syarikat. Kesalahan yang kelima ialah pembunuhan Domingo Aquino Jr. di mana ia telah mencetuskan protes secara besar-besaran.
Kesalahan yang terakhir pula ialah penubuhan Metro Manila di mana beliau tidak menghiraukan pendapat rakyatnya dan melantik isterinya Imelda Marcos sebagai gubernur. Akta-akta yang berkaitan dengan kesalahan pengisytiharan undang-undang tentera dan rasuah dan kekayaan haram ialah Akta SPRM 2009, Akta 694 di bawah Seksyen 23 penggunaan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Hukumannya denda tidak kurang daripada 5 kali ganda suapan atau Rm100,000. Penjara, hukuman penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan yang kedua pula ialah pembunuhan Benigno Aquino Jr. di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 di bawah Seksyen 302 kesalahan membunuh dengan niat. Hukumannya hukuman mati. Pesalah yang didapati bersalah atas kesalahan ini akan dihukum gantung sampai mati. Kesan-kesan rasuah. Maruah Ferdinand Marcos dan keluarganya mula tercalar apabila beliau menyalahgunakan kuasanya demi kepentingan sendiri, terutama selepas beliau memenangi penggal pemerintahan kali kedua. Ferdinand Marcos telah hilang kepercayaan daripada rakyat disebabkan kehidupan rakyat Filipina penuh dengan kesengsaraan dan kemiskinan semasa pemerintahan beliau. Kemenangan Ferdinand Marcos pada pilihan raya 1986 telah membangkitkan kemarahan rakyat Filipina kerana kemenangan beliau dalam pilihan raya tersebut mempunyai unsur penipuan dan tidak adil. Ferdinand Marcos tidak mendapat penghormatan sepenuhnya selepas kematian beliau di Hawaii pada September 1989 dan jasadnya tidak dibenarkan untuk dikemudikan di Filipina. Seterusnya adalah implikasi-implikasi rasuah. Implikasi yang pertama adalah terhadap individu pelaku rasuah. Mereka akan kehilangan integriti dan kepercayaan daripada masyarakat akibat dikenakan tindakan undang-undang yang seterusnya menyebabkan mereka kehilangan kerjaya. Implikasi terhadap negara pula ialah kemerosotan ekonomi akibat ketidakstabilan politik yang mencemarkan imej negara. Seterusnya adalah langkah untuk mengatasi isu integriti dan rasuah. Langkah yang pertama adalah melalui pendidikan. Generasi baharu dididik bahawa rasuah membawa padah dan nilai-nilai murni diterapkan dalam pembelajaran di peringkat sekolah. Sebagai contoh, mengadakan program Kem Bina Semangat di sekolah untuk memupuk sifat berintegriti dalam kalangan pelajar. Langkah yang seterusnya adalah pengukuhan sistem undang-undang. Undang-undang yang sedia ada diperketatkan lagi dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pesalah laku rasuah. Seterusnya memantapkan lagi sistem perundangan dan sistem kehakiman yang efisien. Langkah seterusnya adalah melalui kempen kesedaran, memupuk kesadaran tentang kepentingan integriti dalam kalangan masyarakat melalui kempen anti rasuah. Kempen ini diadakan di kawasan yang terbuka dan secara percuma supaya lebih ramai orang dapat menghadirinya. Langkah yang terakhir adalah pemantauan dan audit berkala. Pihak berkuasa perlulah melaksanakan pemantauan dana awam bagi memantau perbelanjaan kerajaan dan mengelakkan kebocoran. Seterusnya melaksanakan audit bebas bagi memastikan penggunaan sumber yang bertanggung jawab. Jadi, pengajaran melalui kes kajian ini adalah kes Ferdinand Marcos mengajar kita tentang bahayanya rasuah dan pentingnya untuk menjaga hubungan yang baik antara parti politik dan rakyat. Selain itu, pengajaran daripada peristiwa ini adalah kuasa perlu digunakan secara bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. Sebagai rumusan, walaupun beliau dianggap sebagai presiden terbaik Filipina, namun beliau tetap seorang pemerintah diktator yang mengamalkan rasuah. Pada 1972, beliau telah mengisytiharkan undang-undang yang boleh menyekat kebebasan hak asasi, mengawal media dan membubarkan kuasa mahkamah. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.